Okey, jadi semulalah. Okey. Maaf ada kesilapan teknikal sikit. First time guna Telegram ni. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih join pagi ni. Okey, jadi memang partisipan kita memang biasa banyak ni je, tak ramai. Bawah 10 orang. Okey, tapi tak apa. Saya proceed je. Okey, sekejap Kalau ada apa-apa nak tanya soalan apa boleh terus tanya je, unmute mic dan terus tanya. Sebab dekat Telegram ni saya tengok macam tak ada chat box. Jadi dia tak boleh nak type lah. Jadi kena unmute mic, lepas tu terus tanya. Kalau ada apa-apa soalan lah masa saya tengah present ni, boleh je terus tanya. Okay. Okay, jadi pada pagi ni saya nak share pasal screener trading view. Okay, ni sebenarnya cara untuk kita sekejap cara untuk kita cari saham-saham yang berpotensi untuk kita masuk dalam watchlist dan untuk kita tengok lah kalau nampak macam okey boleh beli lah, macam tu lah. Jadi beli tak boleh beli tu kemudian yang ni kita nak cari untuk create, untuk bina kita punya watchlist je dulu untuk kita screen, untuk kita tapis saham-saham yang berpotensi. Okey, sekejap saya tak besar, saya buat macam ni okey kot Okey, jadi kita terus kepada objektif. Okey, jadi saya straight to the point je. Hari ni kita ada 4 objektif. Yang pertama nak tengok apa itu high probability pattern. Dalam market ni, dalam graf saham ni, dia ada pattern-pattern yang ada probability untuk saham tu naik. Kita tak tahu saham tu nak naik ke nak turun, tapi kita tengok pattern-pattern yang biasa kita tengok ni adalah pattern yang tinggi kebarangkalian dia untuk naik. Okay, nanti saya tunjuk ada 2 pattern je yang biasa saya guna dan ramai orang luar kat sana gunalah. Dan seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan trading view, sikit intro pasal trading view dan cara nak set up lah, cara buat watchlist, cara nak set up trading view tu. Dan last sekali screener trading view. Yang ni yang penting, yang mana kita guna screener ni untuk kita shortlist saham-saham yang berpotensi dan kita tengok satu-satu. Okay, nanti saya pergi satu-satu. Okay, jadi sebelum tu disclaimer dulu. Ni semua disclaimer macam biasa. Setiap kali saya buat live macam ni saya disclaimer dululah. Yang paling penting adalah sekali ni, yang counter saham yang saya kongsi ni adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja dan bukan saya cakap benda tu boleh beli ataupun benda tu tak boleh beli. Okay, jadi untuk kita belajar je sama-sama. Okay, sebelum saya start, ni benda basic yang semua orang kena tahu dulu sebelum saya masuk ke topik yang pertama. Sebabnya benda ni adalah basic lah. Kalau kita tak faham benda ni, kita tak boleh nak faham yang next nanti. Okay, jadi ni kena tahu 2 term ni. Satu resistance, satu lagi support. Okay, apa tu resistance, apa tu support? Support ni adalah lantai, maksudnya saham tu bila dia jatuh pada harga tu dia tak turun dah bawah dia. Dia jadikan benda tu sebagai lantai, dia tak turun melainkan dia naik lepas tu. Dan resistance ni pula adalah halangan dia. Jadi macam saham tu nak naik lagi tinggi, dia tak boleh lepas benda tu dan dia jatuh balik. Macam contoh kat sini kan. Ni dia adalah dia punya halangan. Jadi kita tanda dalam chart kita ni adalah satu resistance. Yang mana kalau dia boleh lepas halangan ni, dia kemungkinan untuk naik tu lagi tinggi. Contohnya dekat sini dia dah pecahkan resistance yang sebelum ni dan dia boleh naik lagi tinggi lah. Okay, macam tu. Jadi tu adalah konsep support and resistance. Jadi harap semua faham lah. Kalau tak faham nanti boleh tanya lah. Okay. Seterusnya. Okay. Ini adalah kita dah masuk topik yang pertama iaitu high probability pattern. Jadi pattern yang pertama yang kita akan tengok adalah pattern cup and handle. Pattern ni sangat-sangat famous, sangat-sangat glamour dan ramai sangat orang guna dalam nak beli saham lah. Okay. Jadi macam mana pattern ni? Kenapa nama dia cup and handle? Cup tu kalau dalam bahasa Melayu, cawan.
handle tu dia punya tempat pegang. Okay, jadi kalau kita tengok bentuk chart ni, yang warna hitam tu adalah kita punya graph. Ni dia macam lukis je lah, macam simbol secara general je lah. Nanti kita tengok chart yang betul lah. Okay, jadi yang warna biru ni dia lukiskan bentuk tu. Okay, jadi bentuk dia ni adalah dia punya cup, cawan dia. Ni adalah dia punya handle. Maksudnya tempat pegang cawan tu. Jadi sebab tu nama dia cup and handle. Cup and handle ni sangat-sangat berpotensi untuk naik. Sebab apa? Sebabnya dekat sini ni buyer dah semakin ramai. Dekat bahagian handle ni buyer dah semakin ramai, seller makin kurang, sebab tu harga dah tak boleh turun lagi. Jadi bila dia break je resistance, macam yang kita tengok tadi, resistance ni kita panggil satu resistance, ni satu lagi resistance. Bila dia break resistance ni, dia akan berpotensi untuk naik lagi jauh. Dan ni adalah cara untuk kita kira kita punya target lah. Kedalaman cup ni kita ambil, kita lukis satu garis, kita copy garis ni letak dekat hujung handle ni, dan ketinggian tu adalah kita punya price target lah. Maksudnya kalau dia break ni, dia berpotensi untuk pergi ke ketinggian sini. Maksudnya keuntungan kita tu beza antara tempat breakout ni dengan ketinggian ni lah. Okay, jadi itu satu, cup and handle. Yang kedua ni saya tak tahu nak panggil dia apa, tapi dia simple uptrend, ataupun kalau kita nak cari saham tu, kita cari yang all time high ataupun 52 weeks high. Maksudnya all time high ni maksudnya sepanjang saham tu didagangkan di pasaran saham, waktu sekarang ni adalah waktu hari yang mana harga saham tu adalah paling tinggi sepanjang dia pernah didagangkan di pasaran saham. Okay, contoh macam saham ni, contohnya dia start daripada sini lah. Ni saya ambil gambar daripada internet je ni, contohnya saham tu baru bermula daripada dekat paling kiri kat bawah ni. Jadi yang paling kanan ni adalah yang paling tinggi sepanjang saham ni didagangkan. Saham ni pernah dijual beli, hari yang last ni lah hari yang paling tinggi. Sebab tu kita panggil dia all time high. Ataupun 52 weeks high. Maksudnya 52 weeks ni sama dengan setahun lah. Setahun kita ada 52 minggu. Jadi dalam masa setahun tu yang paling tinggi adalah maksudnya hari yang last kali dia didagangkan adalah harga dia tu paling tinggi dalam satu tahun ke belakang ni. Contohnya macam ni jugalah. Ni macam graf ni tak cukup setahun lah. Tapi contohlah ni, katakan ni sepanjang ni setahun. Jadi ni yang paling tinggi lah. Jadi sebab tu kita panggil 52 weeks high ataupun all time high. Jadi kita nak cari saham yang uptrend. Maksudnya saham yang pattern dia tu tengah naik macam ni. Dia bukan tengah menurun ke bawah. Dia tengah naik. Sebabnya saham ni, konsep dia kalau dia tengah naik, dia akan terus naik kecuali ada benda yang halang dia. Contohnya, nanti saya tunjuk satu contoh. So, apa benda yang menghalangnya. Okey, lagi. Ni satu lagi contoh. All time high ataupun 52 weeks high. Ni saya letak sebab gambar dia nampak menarik lah. Okey. Seterusnya kita nak tengok psikologi. Kenapa di sebalik chart pattern ni, kenapa pattern chart tu terbentuk macam tu, kenapa dia senang nak naik dan kenapa dia jatuh. Okey. Jadi poin nombor satu, sebab semua orang dalam keadaan untung. Saya tunjuk contoh yang tadi, yang ni kan. Contohnya siapa yang beli pada, contoh ni hari yang last kali kita boleh jual beli saham ni. Contohnya ni hari Jumaat semalam lah contoh. Jadi semua orang yang beli saham ni sebelum hari Jumaat lepas, semua dalam keadaan untung. Siapa yang beli kat sini, dia tengah untung. Siapa yang beli dekat sini, dia tengah untung sekarang. Siapa yang beli dekat sini, sekarang ni dia tengah untung. Siapa beli kat sini pun dia tengah untung. Kecuali siapa yang beli hari Jumaat lah, sebab graf ni menurun ni. Sekejap saya tengok. Okey, kalau graf ni lah senang, paling senang. Siapa yang beli sini pun dia untung, siapa yang beli kat sini pun dia masih lagi untung. Jadi semua orang dalam keadaan untung. Jadi bila semua orang dalam keadaan untung ni, semua orang tak ada tekanan untuk jual. Maksudnya
uh, nanti saya cerita dengan dia sama dengan poin yang bawah ni. Uh, Orang tak suka portfolio merah. Okay, saya skip dulu yang ni. Saya terus yang nombor 3 dulu. Resistance kurang, senang naik. Resistance kurang ni maksud dia, tadi kita cerita, sini dia punya resistance. Okay, bila dia break resistance, dia naik. Sebab apa dia naik? Sebab semua orang yang sebelum kejadian dia breakout dekat sini, semua orang yang sebelum ni uh, dah dalam untung lah. Maksudnya dia tak ada posisi untuk jual. Sebabnya yang paling mahal pun dia beli dekat area sini. Jadi bila dah break, orang dekat sini pun automatically dah untung dah sebenarnya. Okay, jadi bila break resistance tu, sebab tu dia jadi semua orang dalam keadaan untung lah. Okay, jadi sebab tu dia senang nak naik. Okay, yang last kali ni orang tak suka portfolio merah ni. Okay, saya tunjuk contoh satu contoh. Okay, macam belah kiri ni, yang belah kiri ni adalah satu portfolio yang merah. Maksudnya saham yang ada dalam portfolio dia ni semua negatif. Negatif 4%, ni negatif 0.7%. Lepas total profit loss dia pun negatif. Negatif 200 macam dekat contoh ni kan, negatif. Jadi orang tak suka benda-benda ni. Orang tak suka negatif. Jadi bila dia dah contohnya negatif 4% ni, dah negatif RM500. Contohnya bila saham Awantek ni, contoh Awantek ni naik sampai ke harga yang dia beli, benda ni dah jadi kosong. Jadi dia akan tendensi dia untuk jual tu tinggi. Maksudnya dia kalau boleh nak cepat-cepat keluar, sebab sebelum ni dia dah loss. Tapi bila dah saham tu dah naik, harga yang dia beli dia pun dah break even ataupun kosong. Jadi dia nak cepat-cepat jual. Tu psikologi dia. Jadi maksudnya sebab tu kita panggil contoh yang ni Awantek ni, saya tunjuk contoh. Dia beli pada harga sini, saham tu dah jatuh. Lepas tu dia naik pada harga yang dia beli. Saya tunjuk graf contoh macam Awantek tadi tu, contoh dia beli dekat sini, saham tu dah jatuh. Lepas tu saham tu naik balik harga yang dia beli. Masa ni lah dia kelam kabut nak jual lah. Sebabnya saham tu dah naik balik ke harga asal yang dia beli dan dia punya portfolio pun dah kosong dah. Maksudnya bukan negatif lagi. Jadi dia pun cepat-cepat nak jual sebab takut saham tu jatuh lagi. Okay, sebab itulah sini kita panggil resistance. Ramai orang nak jual. Tapi bila dah break, maksudnya orang dah jual pada dua candle merah ni, kalau nampak. Dua candle merah ni orang dah jual. Candle hijau yang break ni, yang kedua ni, maksudnya orang dah tak ada orang dah nak jual. Jadi semua orang nak beli je. Sebab tu dia naik. Okay, yang belah kanan ni pula dalam keadaan untung. Ni saya cakap dalam keadaan untung. Maksudnya orang yang beli, dia tengok portfolio dia pun semua hijau. Dia pun happy. Dia pun tak ada pressure nak jual. Dia lagi suka. Saham tu lagi naik, lagi suka. Jadi sebab itulah contoh kalau dalam chart, okay, contohnya dia beli kat sini. Lepas tu saham dia dah hijau dah. Lepas tu dia happy. Dia tak ada pun pressure rasa nak jual. Macam tak ada dia tak risau lah. Dia tak risau sebab dah untung dah. Dia tak risau. Jadi bila saham jatuh sikit pun dia tak risau sebab masih lagi untung. Lepas tu sebab itulah pressure jualan tu kurang. Tapi orang yang beli tetap sama. Jadi sebab itulah kalau kita belajar supply demand, supply ni orang yang nak jual, demand ni orang yang nak beli. Jadi bila orang yang nak jual tu kurang, orang nak beli ni ramai, jadi orang mulalah willing ataupun rela untuk bayar harga yang lebih untuk saham tersebut. Jadi sebab itulah harga makin naik. Jadi dia macam makin ringan lah. Saham tu makin ringan. Okay, saya rasa ni cukup untuk cover objektif nombor 1 kita ni, high probability pattern. Jadi kita ada dua pattern. Satu pattern cup and handle, untuk cup dan handle. Satu lagi kita nak tengok all time high ataupun 52 weeks high. Okay, jadi dua pattern ni je kita nak cari dalam saham kita untuk kita buat watchlist. Okay. Okay, saya ulang sekali lagi lah. Okay, ni trading view. Kalau siapa-siapa tak tahu tu, nanti boleh Google trading view je. Tu pilih chart ni, nanti dia akan keluar yang ni. Lepas tu boleh sign in lah. Nanti dia akan minta sign in, boleh sign in. Sebab nanti kita nak save chart tu senang. Untuk kita buka next time, kita boleh nampak balik apa yang kita dah lukis, apa yang kita dah study, apa yang kita dah buat watchlist. Semua dia akan save.
Kalau kita tak sign in, dia tak save lah benda tu. Okay. Okay, jadi saya explain sikit lah. Okay, ni kita punya ruang chat. Yang belah kiri ni adalah kita punya tools untuk kita melukis. Contohnya saya nak lukis satu garisan dalam ni. Saya ambil kat sana, saya lukis. Okay, saya nak tukar colour pun boleh. Tukar warna ni contoh. Macam tu lah. Jadi sebelah ni adalah tools untuk kita melukis ataupun macam T ni untuk text, kita nak tulis, nak buat notes dan macam-macam lagi lah. Boleh explore. Okay, lepas tu yang belah kanan ni, ni pun kita boleh tengok juga. Macam yang atas kali ni adalah kita punya watchlist. Macam ni saya dah buat watchlist saya lah. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana buat watchlist. Macam-macam lagi ada sebelah ni, alert, news, hotlist. Yang tu saya biasa guna, yang lain saya tak biasa guna lah. Okay, dan sebelum kita masuk ke screener, saya nak bukan saya suggest lah, set up benda ni, masukkan garisan dua ni. Mungkin siapa-siapa yang first time masuk, dia tak ada garisan biru dan garisan merah ni. Jadi cara nak masukkan garisan ni, pergi dekat indikator ni, atasnya ada indikator. Boleh type moving average. Okay, jap, sorry. Saya biasa guna yang EMA. EMA ni adalah exponential moving average. Okay, macam dia ada yang dah ada dalam sistem ni, dan ada juga yang community script ni. Yang ni yang orang buat. Contoh saya ambil yang EMA 20, 50, 100, 200 ni. Kita boleh guna je. Okay, macam ni dah keluar semua. Cumanya saya nak offkan yang saya tak nak. Saya nak ada 50 dan 100 je. Jadi saya offkan yang depan sekali ni dengan yang belakang sekali. Yang ni dengan yang ni. Okay. Okay, jadi saya dah tinggal EMA 50 dan 100 je dalam ni. Color pun kita boleh tukar lah sebenarnya dalam ni. Macam saya buat warna, satu warna merah, satu warna biru. Okay, dia jadi macam tadi lah, merah dan biru. Okay, itu adalah kita punya trading view. Okay, seterusnya saya masuk ke topik yang last kali, screener. Cara kita nak screen, cara kita nak create kita punya watchlist. Okay, jadi saya dah buat. Dekat bawah ni ada stock screener ni, kita boleh tekan kat sini. Yang ni saya dah buatkan kriteria yang saya biasa guna lah. Jadi ni saya dah set kan. Boleh, siapa nak copy boleh copy lah benda ni. Ini adalah yang saya setkan, default yang saya setkan untuk maksudnya filter lah. Untuk saya filter saham-saham yang dalam kriteria ni je yang saya nak ada dalam saya punya list untuk saya tengok, untuk saya pantau lah. Saya tak nak saham-saham yang tak meet saya punya kriteria. Jadi ni saya ada 7 kriteria. Yang pertamanya, saya nak benda tu adalah common stock je, tak nak benda lain. Okay. Yang kedua, average volume 10 day, saya ambil 30,000 minimum sehingga maksimum lah. Dan kalau perasan sini pun ada average volume 30 days. Yang ni pun saya ambil sebenarnya lebih kurang je, sama je. Ni tak perlu pun tak apa sebenarnya. Yang penting yang 10 days ni. Sebabnya saya tak nak saham yang tak ada volume, ataupun yang volume dia terlalu sikit. Nanti susah kita nak beli dan jual. Okay, yang seterusnya harga. Harga saham ni saya nak above and equal 0.2. Maksudnya saham yang harga 20 sen dan ke atas. Saya tak nak saham yang bawah 20 sen. Sebabnya saham bawah 20 sen ni dia senang untuk kita dia terlalu volatile lah. Dia naik banyak, dia turun pun banyak. Jadi senang untuk kita rugi dan terperangkap dalam saham tu lah. Okay.
Yang seterusnya exponential moving average. Yang ni yang tadi yang kita set 200 tu. 200 tu maksudnya 200 hari. Average purata harga untuk 200 hari. Sebab tu dia ada 200, ada exponential moving average 50. Jadi kita nak below garisan kita panggil EMA, exponential moving average ni adalah EMA. EMA 200 ni adalah di bawah harga semasa. Sama juga dengan EMA 50, kita nak dia di bawah harga semasa. Maksudnya kita kena terbalikkan lah. Maksudnya harga adalah di atas garisan EMA 50 dan harga adalah di atas garisan EMA 200. Boleh faham nanti kita recap. Dan seterusnya volume. Yang ni pun sama macam tadi, saya nak volume yang lebih 50,000 unit ke atas yang pada hari tersebut lah. Maksudnya saya tak nak saham-saham yang terlalu tak ada volume, susah kita nak beli nanti, susah kita nak jual. Okay, jadi bila kita dah set filter ni, kita boleh save lah. Kita boleh save as screener kita. Dan lepas tu kita boleh tengok setiap kali kita buka, dengan syarat kita sign in, setiap kali kita buka kita dah boleh tengok. Kita boleh select balik apa yang kita dah set tadi, dan kita boleh tengok dalam ni ada, sekejap saya reset balik. Okay, ada 138 stock. Maksudnya dalam list kita ni ada 138 saham yang berpotensi untuk kita kaji. Okay, yang ni bukan kita dah boleh beli lagi, kita nak kena tengok juga satu-satu. Okay, tapi dia dah sebenarnya dah memudahkan urusan kita. Kalau kita nak tengok satu-satu saham dekat bursa ni, ada lebih kurang 1,000 saham. Jadi kita dah buang lebih kurang 900 saham dah kita dah buang. Jadi tinggal 100 lebih je. Memang average kita akan dapat dalam 100 lebih ataupun bawah sikit pada 100. Okay, jadi dah senang dah kerja kita untuk kita study. Jadi benda ni kita boleh buat hujung minggu lah. Kita buat seminggu sekali pun cukup lah. Kita tak perlu buat hari-hari. Okay, jadi next, kita dah ada screener, kita nak buat watchlist. Okay, saya dah buat satu list yang hari ni, Ogos ni. Okay, kita siapa-siapa yang baru first time buka, dia akan ada default saham lah dalam list ni. Boleh remove je yang mana tak berkaitan tu. Biarkan kosong. Sebab kita nak start daripada kosong lah. Kita nak start fresh. Okay, jadi kita boleh mula tengok saham-saham ni satu persatu. Saya tak tunjuk lah contoh semua sampai 138 ni. Saya tunjuk beberapa contoh je lah, untuk kita dapat dia punya feel ataupun dia punya cara tu, cara kita nak buat tu, dapatkan skill, lepas tu boleh buat sendiri lah lepas ni. Okay, jadi kita tengok counter pertama, Heng Yuan. Counter ni memang sangat famous waktu dekat sini dan waktu dalam minggu lepas. Okay, kalau kita tengok Heng Yuan ni, macam mana dia meet kita punya kriteria tadi. Satu, dia atas moving average, dua-dua moving average, harga dia atas moving average dua-dua, tapi dia bukan dalam bentuk yang kita nak, iaitu cup and handle tadi, dan juga all time high tu ataupun 52 weeks high. Okay, kita boleh next lagi, kita boleh pergi lagi. Okay, contoh macam ni, APB ni, APB Resources. Okay, kita dah nampak dah pattern dia tu menaik, dan juga dalam masa setahun ke belakang ni, harga sekarang ni lah harga yang paling tinggi. Maksudnya dia adalah 52 weeks high. Kita tak perlu tengok sampai semualah. Belakang ni pun macam harga dah rendah dah ni. Okay, cuma saham ni kita kena hati-hati sebabnya dia ada history. Dia punya chart ni tak ada volume. Macam chart ni kalau kita tengok yang satu garis je, satu garis. Yang ni dia macam ni, kalau nampak ada satu garis je. Ni maksudnya tak ada volume, kosong, tak ada orang minat pun nak jual, nak beli, ataupun terlalu sikit volume dia. Tapi kalau kita tengok dekat area sini belah kanan ni, volume dah mula masuk. Maksudnya dah ada
Orang dah start mula membeli lah saham-saham ni, sebab tu dia dah mula naik. Sebelum ni tak ada orang ambil tahu pun. Sebab tu saham ni tak bergerak pun. Dia maintain je average macam ni je. Tapi bila dah ada volume yang mula makin naik ni, boleh nampak banyak beza volume dekat belah kanan ni berbanding dengan sebelah kiri ni. Sangat sikit. Okay, sebab tu saham ni naik. Okay, dan macam yang saya cerita tadi, sini adalah kita punya resistance. Ni kita boleh guna garisan ni. Okay, lebih kurang dekat area sini. Okay, ni kita punya resistance. Sekejap, saya tukar color orange. Okay, garisan orange ni adalah kita punya resistance. Maksudnya bila dia break je resistance ni, sebab tu dia laju je naik. Dia laju je naik. Tambah pula dengan volume yang banyak. Okay, dia pergi laju. Okay. Okay, ni satulah contoh yang meet kita punya kriteria. Jadi, cara kita nak masukkan dalam kita punya watchlist, kita tekan dekat atas ni. Add APB to watchlist. Saya tick. Ataupun cara paling senang, kita guna alternate W. Tekan alternate W. Letak sini. Oh, tak ada. Shortcut dia alternate W. Contoh saya buang balik. Kita pergi pada saham ni. Kita tekan alternate dekat keyboard. Alternate huruf W. Dia akan terus masuk ke watchlist kita. Okay, tu cara senang. Jadi kita dah dapat satu contoh saham. Tapi tak semestinya kita beli. Kita kena tengok juga kriteria lain lah. Contohnya nanti dia mungkin akan jatuh sikit, lepas tu dia naik balik. Okay, yang tu kemudian. Sekarang ni kita nak fokus buat watchlist je dulu. Okay. Next, kita tengok lagi FP Group. Okay, kalau tengok FP Group ni, kita tengok trend besar dia. Kita zoom out sikit, kita nampak dia dalam keadaan menurun. Tapi dia dah ada di atas garisan, dua-dua garisan EMA kita. Ni mungkin boleh masuk watchlist, tapi saya tak nak tunjuk dulu yang ni. Saya nak tunjuk yang cup and handle dan all time high. Kita cari lagi. Okay, macam ni pun tak sesuai lagi sebab dia masih lagi menurun. Hibiscus ni pun masih belum sesuai lagi. Dia boleh, kita boleh beli, cuma ada strategi lain. Yang tu kemudian lah kita cerita. Hari ni kita nak fokus satu je dulu. Petron tak sesuai, Pestec tak sesuai, YBS. Okay, macam yang ni, YBS ni. Okay, kalau kita nampak atas ni dia dah ada satu resistance. Ni resistance dia. Okay, jadi sekarang ni dia cuba untuk pergi ke arah resistance ni. Kalau dia break resistance ni, mungkin dia akan naik lagi tinggi. Okay, jadi yang ni pun kita boleh masuk dalam watchlist. Untuk kita tengok, saya tekan alternate W, dia masuk watchlist. Untuk kita tengok pergerakan saham ni, kita tunggu je sampai dia break. Selagi dia tak break, kita jangan belilah. Kita tengok je lah. Okay, seterusnya PTT ni tak menarik. YB ni pun masih dalam downtrend. TMC Live pun masih downtrend. DRB masih downtrend. Okay, yang ni nampak macam okay lah. Okay, yang ni nampak harga semasa adalah paling tinggi dalam setahun ke belakang ni. Maksudnya dia dalam 52 weeks high. Okay, jadi yang ni pun kita boleh masuk dalam kita punya watchlist juga lah. Discord. Okay. KYM. Saya nak cari satu contoh cup and handle yang cantik. Yang ni pun mungkin boleh masuk. Saya skip dulu. GGB, CFM. CFM ni dia macam cup and handle juga, tapi dia punya handle ni terlalu besar, jadi tak sesuai lah. Okay, Innoprice ni yang ni nampak macam okay. Walaupun dia bukan all time high, tapi dia ada satu bentuk pattern cup and handle dekat sini. Sekejap, saya tak biasa lukis sekejap. Okay, di satu bentuk ni, sini dia punya cup, sini dia punya handle, ataupun sini dia punya handle. Macam tu.
dia sebenarnya handle ni lagi kecil lagi bagus. Bila dah besar macam ni dia dah makin kurang bagus lah. Okay, jadi bila dia dah break, dia punya line dekat sini, ni kita punya yang atas dia punya handle ni. Okay, jadi potensi dia untuk pergi tu adalah sebanyak jarak antara cup, kedalaman cup ni dengan kira lah daripada sini ke atas. Jadi kita boleh buat garisan sekejap. Macam lebih kurang sini. Sekejap. Sini. Okay. Ni kita ukur kedalaman cup ni. Okay, dan kita ambil ni letak dekat atas ni. Okay, jadi ni adalah kita punya target. Target dekat atas ni lah. Okay, jadi tu roughly lah. Dia mungkin pergi, mungkin tak pergi, mungkin lambat pergi, mungkin tak, mungkin jatuh. Macam tu. Sebab benda ni semua adalah probability. Okay, jadi tapi ni boleh lah kita nak masuk watchlist sebagai cup and handle. Okay, seterusnya kawan. Macam ni, belum lagi. Ovi tak cantik. Okay, macam ni. Okay. Ni saya pernah tengok itu 23 bulan 8 sini. Tapi saya tak yakin dengan dia punya volume lah, sebab volume dia macam sama je, tak ada volume yang besar walaupun graf dia naik. Okay, macam ni. Tapi nak tunjuk contoh, ni adalah contoh all time high ataupun 52 weeks high. Okay, jadi dalam keadaan sekarang ni semua orang sedang untung. Kebanyakan lah, sebab yang mungkin ada dekat area sini yang tak untung, tapi sikit je yang tak untung. Kebanyakan orang yang beli sebelum ni semua dalam keadaan untung. Jadi ini adalah contoh saham yang tak ada pressure untuk turun lah. Okay, jadi saya ingat setakat tu je lah kot dulu saya share. Dah tengok beberapa contoh ni. Jadi ni kita boleh pantau minggu depan. Cuma ada satu syarat, bukan syarat lah, satu benda lagi yang kita nak kena tengok. Cuma kita boleh tengok benda ni, tapi jangan beli, sebabnya kita kena tengok market US. Market US ni adalah kita punya rujukan jugalah sebenarnya untuk kita jual beli saham. Kalau siapa yang tengok market US malam, kalau boleh nampak candle merah ni sangat besar. Negatif 3.4%. Jadi ni adalah petanda yang tak menarik lah, tak meyakinkan kita lah. Dia mungkin kemungkinan besar Bursa Malaysia Isnin ni akan turut jatuh. Dia biasa akan ikut US. Jadi Isnin ni better tengok je dulu macam mana apa yang jadi. Dan kalau nak buat apa-apa pun Selasa. Tu pun kena tengok juga Selasa tu jadi apa. Okay, jadi saya rasa setakat tu saya punya sharing. Ada apa-apa soalan? Sini sebab dia tak boleh nak type, jadi kena unmute mic baru boleh tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Hakim. Okey. Bagi yang nak menentukan saham tu nanti, Ya. naik dan turun. Okey. Macam mana kita nak buat penentuan untuk macam cup and handle tu? Ya. Buat tu kita nak letak sama ada buy or sell. Maksudnya buy dululah. Kalau dah buy baru boleh sell. Okey. Jadi nak tentukan buy dulu kan? Betul. Okey, jap. Saya share balik skrin tadi. Okey, contoh tadi kita ada satu contoh cup and handle. Okey, macam ni kan. Inno Price Plantation. Okey, ni saham sawit lah. Okey. Yang dikatakan buy tu adalah bila mana dia break, dia pecahkan kita punya handle. Sekejap saya tunjuk yang dalam tadi lagi senang kot. Okey, ni contoh gambar. Cup ni bila mana dia break up, bila dia dah break daripada handle ni, masa tu kita boleh beli lah. Ada kemungkinan untuk dia naik.
Kita tak pasti dia naik ke turun, tapi kemungkinan tu tinggi untuk dia naik. Dengan syarat, mesti ada disertai dengan volume yang besar dekat bawah ni. Kalau kita tengok dalam kita punya chart, volume dia tu mesti besar waktu dia break. Kalau dia break dengan volume kecil, mungkin tak strong lah justifikasi kita nak kata saham tu nak naik. Kalau dia break dengan volume yang besar, kemungkinan dia nak naik tu tinggi. Jadi sinilah kita punya point untuk kita beli. Dan untuk kita jual, bila kita dah beli, untuk kita jual sama ada di bawah garisan breakout ni, sebabnya kita punya stop loss lah. Kalau dia jatuh, kita dah automatik jual untuk elak kita daripada kerugian yang lebih besar. Ataupun kalau dia naik, kita punya target adalah macam yang saya cerita tadi, adalah kedalaman cup ni. Macam garisan hijau ni, kedalaman dia, kita copy garisan hijau ni, letak dekat point of breakout tu. Ketinggian garisan tu adalah kita punya target. Jadi kita nak jual area sini lah kalau kita nak jual. Boleh? Okey, terima kasih. Sama ada lagi ke soalan lain? Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya ingat setakat ni dululah sharing untuk hari ni. Jadi terima kasih semua yang join pada pagi ni. Harap dapat sesuatu lah. Kalau yang mana terkurang tersilap tu, saya minta maaf. Semoga kita dapat sama-sama belajar lah. Saya pun masih lagi belajar dan akan terus belajar. Jadi apa yang saya tahu, saya share. Apa yang saya tak tahu, saya cuba cari lagi untuk saya share lagi. Jadi terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi join dan luangkan masa. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Jadi itu sajalah perkongsian untuk hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, like dan subscribe channel YouTube ni, dan juga boleh join channel Telegram. Di sini saya ada berkongsikan tips-tips dan juga ilmu-ilmu berkaitan dengan pelaburan saham. Jadi boleh klik link di description ataupun boleh search belajar saham bursa di Telegram. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.